Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghira bi jami'il mu'minina wal mu'minat muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kita akan insya-Allah baca lagi buku Al-Rijal Al-Rijal ini, tulisan Dr. Umar Muhammad Nur, insya-Allah. Tapi sebelum saya teruskan pembacaan buku Al-Rijal bab yang kedua ni, satu benda yang saya nak share dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak biasa buat live, kena banyak praktis. Allah saja yang tahu apa yang jadi behind the scene ni, tapi alhamdulillah kita manage lah. Kita manage buat kita punya live dengan baik, insya-Allah, alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Al-Husain Al-Nuri. Niat boleh berubah-ubah. Suatu hari Abu Al-Husain Al-Nuri melihat sebuah sampan yang dipenuhi botol arak. Beliau bertanya kepada orang yang mendayung sampan itu, apa yang terdapat di atas sampan itu? Beliau menjawab, botol-botol itu milik Khalifah Al-Mutadid. Abu Al-Husain segera naik ke atas sampan. Beliau memecahkan satu persatu botol arak tersebut dengan tongkatnya. Namun apabila tiba di botol yang terakhir, beliau berhenti. Beliau tidak memecahkan botol tersebut. Para petugas keselamatan segera berdatangan. Mereka menangkap Al-Nuri lalu membawanya ke hadapan Khalifah. Dalam keadaan marah, baginda berkata, "Siapa engkau?" Al-Nuri menjawab, "Saya pengawas kerajaan." Khalifah berkata, "Siapa yang melantikmu menjadi pengawas kerajaan?" Beliau menjawab, "Pihak yang sama yang telah melantik baginda menjadi khalifah." Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman itu, pemimpin dilantik bukan menerusi pilihan raya, akan tetapi kerana garis keturunannya. Apabila seorang ayah meninggal, anaknya menggantikan. Tiada yang menetapkan siapa anak siapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar jawapan An-Nuri, Khalifah menundukkan kepala. Khalifah ucapan tegas dari hati yang ikhlas selalu meninggalkan bekas. Baginda lalu mengangkat kepala dan berkata, "Mengapa engkau memecahkan botol-botol tersebut?" An-Nuri menjawab, "Kerana sayangkan baginda. Saya hendak menyelamatkan baginda dari murka Allah." Khalifah kembali menundukkan kepala. Niat Abu Al-Husain sungguh mulia. Baginda lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Apabila engkau memecahkan botol-botol tersebut, mengapa engkau meninggalkan botol yang terakhir?" Abu Al-Husain menjawab, "Apabila aku naik ke atas sampan dan mula memecahkan botol-botol itu, aku melakukannya kerana Allah. Pada saat itu, aku tidak peduli dengan siapa pun. Apabila tiba pada botol terakhir, hatiku berasa ujub. Aku merasa hebat dengan memiliki keberanian ini. Apabila ujub telah menusuk ke dalam hati, Aku tidak jadi memecahkan botol terakhir itu." Khalifah lalu melepaskan beliau dan berkata, "Pergilah. Aku lepaskan dari dirimu. Ubahlah kemungkaran sehendakmu." Kepentingan niat. Abu Al-Husain An-Nuri dalam kisah di atas ialah kepentingan niat. Nama Abu Al-Husain An-Nuri dalam kisah di atas ialah Ahmad bin Muhammad Al-Qusaini Al-Baghawi, seorang tokoh sufi dan zuhud di Baghdad. Beliau menimba ilmu daripada tokoh-tokoh besar seperti As-Sari Al-Saqati dan Ahmad bin Abi Al-Hawari. Beliau turut bersahabat dengan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. An-Nuri wafat pada tahun 295 Hijrah.
Kisah beliau menggambarkan kepentingan niat di sisi para ulama terdahulu. Apabila niat telah lurus, sokongan Allah akan tiba tanpa disangka-sangka. Perkara yang susah menjadi mudah, setiap cabaran akan terbuka jalan keluarnya. Dalam menuntut ilmu misalnya, luruskanlah niat untuk memperbaiki diri daripada ilmu tersebut. Allah akan memudahkan jalan tersebut menuju destinasi dengan selamat. Imam Ahmad pernah ditanya dengan niat apa kita mesti menuntut ilmu. Beliau menjawab, niatkan untuk bertawaduk dengannya sekaligus menghilangkan kejahilan. Sayangnya, niat ikhlas sangat langka pada hari ini. Pemuda yang ikhlas belajar kerana Allah sukar dijumpai. Ramai pelajar yang saya jumpai menuntut ilmu untuk jawatan dan populariti, padahal para ulama sejak dahulu mengingatkan bahaya niat seperti ini. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang menuntut ilmu kerana 4 perkara, ia akan masuk neraka, iaitu untuk membangga diri dalam kalangan ulama, bertengkar dengan kalangan jahil, menarik perhatian orang ramai, dan untuk mengambil habuan penguasa. Berkenaan kalangan ini, Imam Ad-Dhahabi berkata dalam Syiar, engkau melihat mereka tidak menerangi dirinya dengan cahaya ilmu. Mereka pula tidak meninggalkan kesan dalam jiwa orang ramai. Ilmu mereka tidak menatijahkan apa-apa amalan, padahal ulama yang sebenar ialah yang takut kepada Allah. Jika engkau melihat kalangan ini memangku jawatan, mereka melakukan kezaliman. Mereka tidak lagi terikat dengan ilmu, lalu tergamak melakukan pelbagai dosa dan kejahatan. Celaka bagi mereka, mereka itu bukan ulama. Niat hati sering berubah. Kisah Abu Al-Husain An-Nuri turut mengingatkan bahawa niat mesti selalu diperbaharui. Itu kerana sifat hati adalah berubah dan berbolak-balik. Terkadang kita ikhlas di awal perjalanan, namun berubah niat di pertengahan. Justru kita mesti selalu mengkaji semua niat kita setiap hari, bahkan setiap saat. Dari Nawas bin Saman, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari berada dalam 2 jari. Setiap hati berada dalam 2 jari Allah yang Maha Pengasih. Jika Dia mahu, Dia akan meluruskannya. Jika Dia mahu, Dia akan membengkokkannya. Rasulullah selalu mengucapkan, wahai Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Riwayat Muslim. Saya pernah melihat seorang ahli agama ikut serta dalam dunia perniagaan dengan niat mencari nafkah halal dan mempraktikkan fiqh muamalat. Beliau mengatakan ilmu mesti diterjemahkan dalam bentuk praktikal. Namun apabila perniagaan beliau berkembang, dia malah meninggalkan ilmu demi perniagaan. Saya teringat Syekh Munir Al-Damsyik pernah bercerita tentang seorang ahli agama bernama Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Qadari Al-Fasi. Beliau seorang peniaga buku yang berjaya. Beliau lalu mengembangkan perniagaannya dalam bidang-bidang yang lain sehingga sering bermusafir ke luar negara. Syekh Munir berkata, sekarang ini beliau sudah tidak lagi terlibat dengan ilmu
sama ada mengajar ataupun belajar. Itu kebiasaan orang yang berkembang perniagaannya dan berlimpah keuntungannya. Seorang kenalan berkata bahawa tujuan utama beliau berniaga adalah untuk mendapatkan nafkah yang halal bagi keluarga. Beliau rakan saya semasa belajar. Kemahirannya dalam ilmu agama tidak diragukan. Namun apa yang berlaku pada hari ini sungguh menyedihkan. Dalam berniaga, dia tidak lagi menjaga batas halal dan haram. Saya lihat beliau sering berdusta dan menikam kawan sendiri. Justru sering-sering muhasabah diri, sering-sering juga meminta bimbingan Allah dengan memperbanyakkan doa agar dikekalkan dalam iman. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu. Kerana hati sering berubah, oleh kerana niat selalu berubah, jangan tunda-tunda niat yang baik. Segera terjemahkan niat itu dalam bentuk perbuatan. Sebuah niat baik terkadang hilang atau berkurangan seiring dengan pertambahan masa. Jika tidak segera dilaksanakan, boleh jadi kita akan terlepas peluang tersebut. Seorang pemuda bercerita kepada saya, beliau pernah berniat memberikan semua gaji pertama yang beliau terima kepada ibunya. Pada hari beliau menerima gaji, beliau segera pulang ke rumah dan menyimpan niat tersebut. Di tengah jalan, beliau teringat handphone beliau yang sudah lama dan perlu diganti. Beliau lalu teringat juga kasut beliau pakai sudah ketinggalan zaman dan pelbagai perkara yang bermain di mindanya. Setiba di rumah, beliau hanya memberi ibunya RM50 sahaja. Oleh kerana niat boleh berubah, jangan terlalu cinta dan benci kepada seseorang. Bersederhanalah. Sahabat hari ini boleh menjadi musuh esok hari. Musuh hari ini mungkin akan menjadi sahabat karib esok hari. Justru usah terlalu terbuka kepada sahabat dan terlalu tertutup kepada musuh. Ali bin Abi Talib pernah berpesan, cintailah kekasihmu berpada-pada, sebab boleh jadi ia akan menjadi musuhmu suatu hari nanti. Bencilah musuhmu berpada-pada, sebab boleh jadi ia akan jadi kekasihmu suatu hari. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terselesai bab yang kedua hari ini. Saya tengok dulu di live Facebook kita. Okay. Semalam saya dah baca bab 1. Hari ni saya dah baca bab 2. Dan semalam saya kesempatan WhatsApp kepada penulis buku Ikon Rijal, Dr. Umar, dan minta izin kepada beliau sama ada kita boleh baca buku ini setiap hari atau tidak. Dan Alhamdulillah, Dr. Umar mengizinkan untuk kita membaca buku beliau, dan saya bercadang untuk membaca buku ini setiap hari dalam jam 5.30 macam tu. Mudah-mudahan ini adalah satu usaha untuk kita menyebarkan ilmu. Yang keduanya, untuk kita menghidupkan majlis taklim. Yang ketiganya, saya secara personal mungkin berharap nanti di hujung pembacaan kita, sebab kita ada lebih kurang 30 ikon tak salah saya. Ya, 30 ikon, dan saya bercadang mungkin nanti kita nak minta juga yang terakhir pembacaan ini, kalau kita mampu khatam,
kita mungkin nak ajak Dr. Omar bersama-sama dengan kita untuk majlis yang terakhir nanti, insya-Allah. Dr. Omar selalu berpesan kalau mulakan sesuatu pastikan antara sunnatullah adalah bila kita memulakan sesuatu kita juga perlu konsisten untuk menghabiskannya. Itu apa yang selalu dia pesan, dan itu juga apa yang selalu sangat dia minta pelajar-pelajar dia buat. Okey, selain daripada pembacaan buku ini, saya sebenarnya juga menjalankan bisnes saya seperti biasa, perniagaan saya seperti biasa, iaitu melalui Akar Digital. Akar Digital adalah multimedia dan digital marketing company. Kita fokus kepada mana-mana usahawan SME yang nak buat digital marketing atau apa-apa saja yang berkaitan dengan multimedia. So ada beberapa sahabat yang tanya WhatsApp, okey tak bisnes, macam mana bisnes. Alhamdulillah, kalau setakat ini saya boleh cakap bisnes okey. Macam mana company berjalan seperti biasa. We work from home. Kalau tuan-tuan tengok, saya sebenarnya ada di office, dan rumah saya sangat dekat dengan office, dan kami sangat convenient untuk saya sangat convenient untuk work from office lah. Ini sebenarnya tak elok lah, tapi facilities cukup di sini, dan saya masih menjalankan. Kalau ada keperluan, kami akan datang ke office. Kami bermaksud saya lah, staff-staff semua masih lagi work from home, insyaAllah. Ada yang mesej tanya macam mana dunia marketing. Jadi saya bercadang nanti kita akan buat satu kelas Zoom mana kita akan fokus untuk bincangkan hal-hal mengenai online dan digital marketing. Kalau siapa yang biasa duduk dalam kelas saya selalu cakap yang bahawa online marketing ni one day dia akan congested. Itu adalah statement saya yang sangat konsisten. Mana-mana kelas pun saya akan cakap one day online marketing dia akan macam congested sikit. Dulu ramai orang dah buat online, tapi sekarang ni dengan work from home, PKP dan sebagainya, lagilah orang nak kena buat online. Jadi pipeline yang ada tu dia akan macam sangat-sangat congested, dan apa yang kita perlu buat untuk elakkan daripada kita termasuk dalam pipeline yang congested, dan mungkin kita akan stuck lah kat situ. So saya tengah draft beberapa syllabus atau outline untuk bantu usahawan-usahawan di luar sana, insyaAllah, dan doakan benda ni boleh siap dengan cepat dan kita boleh sama-sama cari solution, insyaAllah. Ala kulli hal, terima kasih tuan-tuan kerana sudi mendengar majlis bacaan ini, dan insyaAllah esok kita akan baca ikon yang ketiga. Kita akan baca Asim bin Abi Najud. InsyaAllah esok kita akan jumpa dalam pukul 5.30 live seperti ini juga. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.